Untuk yang terakhir, kita akan cuba melihat bagaimana cara untuk kita menutup dan mengimbangkan buku tunai dan menyatakan kedudukan baki tunai dan baki bank. Okey, buku tunai yang dibuka hendaklah diimbangkan pada akhir tempoh perakaunan. Okey, baki bank dan baki tunai. Okey, jika jumlah di bahagian debit melebihi jumlah di bahagian kredit, maka baki HB terletak di bahagian kredit. Oleh itu, baki BB pada awal bulan yang berikutnya akan terletak di bahagian debit. Okey, maksudnya sekarang yang tidak cukup, okey, sebelah tidak cukup, okey, kita akan imbangkan amount tersebut ataupun akan cukupkan amount tersebut dengan menjadikan dia baki HB. Okey, baki bank. Jika jumlah di bahagian kredit lebih besar daripada jumlah di bahagian debit, maka baki HB terletak di bahagian debit. Oleh itu, baki BB pada awal bulan yang berikut akan terletak di bahagian sebelah kredit. Okey, mudah sahaja. Maksudnya sekarang bahagian yang tidak cukup itu yang kita akan jadikan dia sebagai baki HB. Okey, langkah-langkah mengimbangkan buku tunai. Yang pertama, menjumlahkan kedua-dua bahagian debit dan kredit. Jumlah yang lebih besar ditulis di bahagian jumlah debit dan kredit. Okey, perbezaan antara jumlah debit dengan jumlah kredit dikira dan ditulis sebagai HB, iaitu hantar bawah. Okey, ini yang tidak cukup, ya. Amount yang tidak cukup. Okey, bawa baki HB ke bawah di bahagian bertentangan dengan menulis BB, iaitu baki bawa bawah. Okey, nanti kita akan tengok caranya pada slide yang seterusnya. Ini contoh semua urus niaga kita sudah catatkan ke dalam buku tunai. Okey, sekarang kita akan cuba untuk mengimbangkan buku tunai ini. Okey. Mula-mula kita akan pergi ke ruangan sebelah debit buku tunai. Okey, pergi kolom by kolom, ya. Okey, kolom tunai. Kita akan jumlahkan kolom tunai. Okey, tambah semua amount dalam kolom tunai di sebelah debit dan tambah semua amount kolom tunai di sebelah kredit. Okey, kita akan dapat di sebelah debit sebanyak 4,300. Manakala di sebelah kredit kita akan dapat sebanyak 1,700. Maksudnya sekarang sebelah debit lebih besar daripada sebelah kredit. Maksudnya amount yang tidak cukup adalah amount di sebelah kredit. Okay. Jadi kita akan tulis jumlahnya adalah amount yang paling besar tadi. Okey, jumlah mesti sama, debit dan kredit. Jadi kita akan tuliskan amount yang paling besar, 4,300 sebelah debit, 4,300 sebelah kredit. Okey, tetapi yang tidak cukup tadi sebelah kredit, betul? Okey, berapa yang tidak cukup? 4,300 tolak 1,700. So, yang tidak cukup adalah 2,600. Jadi, yang tidak cukup di sebelah kredit, kita akan tuliskan okey, di kolom yang di baris yang paling bawah sekali, iaitu sebanyak 2,600 dan butiran kita akan tuliskan baki HB. Okey, alright. Sekarang kita akan tambahkan ataupun jumlahkan ruangan kolom bank pula, ya. Okey, kolom bank di sebelah debit kita jumlahkan dan kolom bank di sebelah kredit kita akan jumlahkan juga. Okey, kita akan dapat amount 21,000 di sebelah debit. Manakala di sebelah kredit kita akan dapat amount 8,500. Okey, bermaksud amount yang paling besar adalah 21,500. Jadi jumlahnya kita akan tuliskan. Okey, 21,500, ya. Di sebelah debit dan 21,500 di sebelah kredit. Okey, tetapi yang tidak cukup tadi adalah di sebelah kredit. Jadi berapa yang tidak cukup? Okey, 21,500 tolak dengan 8,500. Okey, yang masih tidak cukup di sebelah kredit sebanyak 13,000. Jadi kita akan tuliskan sebaris dengan tunai tadi. Okey, yang tidak cukup tadi iaitu 13,000 dan butiran yang sama iaitu baki HB. Okey, seterusnya
Okey, bagaimana kita ingin membawa baki HB itu menjadi baki awal pada bulan akan datang. Okey, selepas bulan Januari adalah bulan Februari. Jadi kita akan tuliskan Februari 1. Okey, Februari 1. Dan baki HB ini akan dijadikan sebagai baki BB pada bulan berikutnya. Okey, carry forward saja. Okey, butiran tukar menjadi baki BB. Okey, amount, tuliskan amount yang sama dengan baki HB iaitu tunai 2,600. Okey, bank 13,000. Okey, nampak nak panas cikgu ni bukan di situ di sini. Jangan tersilap.